Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita masih membicarakan salah satu ayat tentang takwa, yaitu ayat yang ke-10 di dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini bermula pada juzuk 23 dan berakhir pada juzuk 24. Jumlah ayatnya 75 ayat yang diturunkan di kota suci Mekah. Baik, ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu semua. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini suatu kebaikan, dan bumi Allah itu luas, hanya saja disempurnakan kepada orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan tanpa perhitungan atau tanpa batasan. Al-Imam sahib kitab Tafsir Al-Jalalain menyatakan, katakanlah kepada hamba-hambaku, naklah kamu semua bertakwa kepada Tuhan kamu, yakni takutilah siksanya dengan cara kamu mentaatinya, dengan cara kamu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini merupakan tafsiran kepada perkataan takwa, yaitu seorang hamba menjadikan di antara dirinya dan di antara siksa itu satu pemelihara, wiqayah, satu perisai dan penjaga agar ia tidak terjerumus ke dalam azab siksa. Siksa itu sama ada di dunia dan di akhirat, sama ada di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya sekali. Kerana Allah Maha berkuasa menyiksa seseorang pada bila-bila masa. Tak semestinya di akhirat, di dunia pun Allah boleh siksa dah kalau Allah kehendaki. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun, bagi orang yang
melakukan kebaikan di dunia ini, pasti dia mendapat kebaikan. Kebaikan ini ditafsirkan sebagai syurga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya yang berkekalan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu dikurniakan al-husna, akan syurga, wa ziyadatun, dan lebih daripada syurga, yakni nikmat zat, nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Maka berpindahlah kamu daripada berada dalam suasana orang-orang kafir dan daripada menyaksikan kemungkaran-kemungkaran. Itu dalam tafsir Al-Jalalain. Bumi Allah di dunia ini luas, yakni barang siapa yang susah nak melakukan ketakwaan di satu tempat, hendaklah dia berpindah ke tempat yang lain yang membolehkan dia bertakwa di tempat itu. Itu maksud bumi Allah ni luas. Sesiapa yang susah dia nak buat baik di satu kerja, hendaklah dia berpindah mencari kerja yang lain yang tak perlu terlibat dengan benda salah. Kemarin dulu saya singgah makan di satu kedai makan malam. Ada 4-5 orang pemuda. Salah seorang tu kenal, dia pernah mengaji kat saya di Madhab Mahmud. Kawan dia tanya, saya kerja tukang masak, kerja tukang masak di hotel. Setiap kali saya masak, saya kena bubuh arak dalam makanan saya. Ni hotel mahal ni, hotel 5 bintang, bukan macam murah-murah. Jadi di antara tugas saya ketika memasak, saya mesti masukkan sedikit arak ke dalam makanan itu. Buat gulai, buat arak dalam gulai. Buat sup, buat arak dalam sup. Apa hukum saya bekerja sebagai tukang masak? Dalam masa yang sama saya kena masukkan minuman yang haram ke dalam makanan itu. Saya kata, kalau boleh cari kerja lain, pergi cari kerja lain lah, lebih selamat, tak usah terlibat dengan arak. Itu lah saya kata. Biar gaji murah sikit pun tak apa, yang penting arak ni Allah murka. Tak usah duk terlibat dengan minuman keras. Kerana Allah berfirman, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, maka hendaklah kamu berhijrah kepadanya. Jadi peluang kita sewaktu kita bekerja, sewaktu kita tak bekerja pun, kita duduk satu tempat, tempat yang kita duduk tu tidak ada sokongan untuk melakukan kebaikan, maka kita berpindah. Sama ada kita pindah terus ataupun kita pindah sat saja. Tempat di rumah kita, di surau di rumah kita tidak ada kuliah subuh, saya pindah pergi tempatnya ada kuliah subuh untuk saya dengar kuliah subuh 2-3 minit, 40 minit, 45 minit, saya balik pergi tempat saya balik apabila selesai. Itu pindah yang sementara. Pindah terus. Saya duduk di kampung saya ni tak ada orang yang buat baik atau buat jahat lah. Kampung saya ni banyak orang tak semayang. Orang penin ada minum air penin tu. Saya tak mau duduk kampung lagu ni. Kalau Allah Ta'ala turun malapetaka dengan saya kena, maka saya jual tanah tadi, saya pergi beli tanah sana, pergi cari tempat yang suasana dia tu membantu saya untuk solat jemaah, suasana itu membantu saya untuk berzikir, suasana membantu saya untuk mengaji. Semua tu menjadi bekalan saya yang banyak bila saya nak mati selepas ini. Duduk di kampung sembang dengan jiran, tak ada pun nak sembang hak baik, sembang hak dosa yang ada. Duduk di kampung kadang-kadang semayang jemaah tak ada, tak hidup langsung. Duduk di kampung orang mengajak pun tak ada.
Yang ada orang sembang muhung ada, yang ada orang penin minum air penin tu. Yang ada di kampung orang sembahyang tak pernah sembahyang semua hidup ada. Jiran saya hak ni tak cukup sembahyang, hak ni pergi sembahyang Jumaat saja. 4 kali Jumaat dalam sebulan dia pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang 5 waktu tak ada. Kawan ni sembahyang 5 waktu tapi sembahyang seorang-seorang. Hak kawan ni tak sembahyang terus. Orang duduk sembahyang Jumaat dia berhimpun di markah dah. 4-5 orang buat usrah yang tak sembahyang. Kita nak pergi sembahyang Jumaat lalu tengok depa duk berhimpun. Kita balik sembahyang Jumaat tengok depa duk berhimpun lagi. Rupanya puak tu jadi tak sembahyang semua hidup. Saya tak susah hati duduk dalam kampung lagu ni. Kalau saya boleh dakwah depa, ajak depa, baguslah. Tapi kalau saya mengajak-ajak depa pun depa tak mai. Saya duk ajak di surau tepi rumah depa tak mai dengar. Saya nak pergi ajak tiap-tiap rumah macam tabligh, saya bukan jenis tabligh. Maka ketika itu kalau kita duduk di satu kampung, orang kampung tu memang jenis pikir cari makan saja. Orang kampung tu memang pikir cari hiburan saja. Orang kampung tu tidak membantu kita di dalam melakukan kebaikan. Kalau ada peluang kita pindah pergi cari tempat yang kita boleh buat kebaikan dan tambah kebaikan. Ada seorang hamba Allah saya kenal dia. Dia duduk di rumah dia, kalau dia nak pergi sembahyang jemaah dia kena lintas jalan raya. Dia kata susah nak kena tunggu kereta laju-laju masjid tu sebarang sana. Rumah saya sebarang sini. Tiap-tiap kali nak sembahyang saya nak kena lintas jalan raya. Saya dah tua dah. Akhirnya dia bincang-bincang, pindah bidang lain, pergi qaryah lain. Dan dia pindah tu pula rumah yang tempat dia duduk tu betul-betul dekat mihrab masjid. Keluar rumah masuk masjid. Payah nak cari orang yang fikir betara tu. Buat apa aku duduk rumah mahal nak pergi masjid tak boleh. Duduk rumah hebat, nak rumah Allah aku tak boleh pijak. Bicara rumah aku nak pergi susah. Maka dia jadi jiran kepada masjid. Dia tinggal rumah lama dia. Dia duduk dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. 5 waktu muka dia masuk dan jumpa di masjid. Kalau ada kuliah maghrib, kuliah subuh, ada di masjid. Jadi dia orang yang pintar. Pintar pasal apa? Perjalanan aku berulang alik ke masjid sehari 5 waktu. I'tikaf aku dalam masjid 5 waktu. Dengar orang mengajak dalam masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh. Kesemuanya itu menjadi bekalan yang besar di rumah hak kekal hak aku nak pergi tu. Rumah aku ni nak tinggal. Aku nak pergi rumah satu lagi yang bernama syurga. Aku nak syurga yang tinggi, memerlukan kepada model yang tinggi. Model tinggi hal lain aku tak tahu. Yang aku tahu aku dengan masjid sehari 5 waktu. Buat apa aku duduk rumah mahal tapi tak boleh pergi masjid terus. Hanya pergi sembahyang Jumaat. Nak pergi 4-5 waktu tak berani, takut kereta banyak sangat. Takut lintas-lintas kereta membelah kacau. Aku tua dah. Malam-malam mata pun tak apa nampak kelabu. Lah pergi beli rumah depan mihrab masjid. Kalau mihrab tani rumah datang tu. Keluar pegang rumah nak masuk masjid. Nak cari orang yang fikir lagu mana hebat pun aku, rumah Allah aku tak boleh tinggal. Oi susah. Susah nak cari orang yang fikir lagu tu. Hak pi market banyak ada. Lagu mana sibuk buat aku, market aku tak boleh tinggal. Sehari mesti pi sekali. Nabi masjid tak banyak mana. Sebab tu ada orang kata ada orang boleh naik Gunung Jerat tapi nak naik tangga masjid tak larat. Tangga masjid 3 tingkat tinggi tu tak boleh naik, tapi Gunung Jerat boleh naik. Ada orang boleh merentas desa 3 km tapi nak merentas bilik tidur dia pergi bilik ayak, ambil sembahyang tahajud tak mampu. Ada orang boleh tanggung padi segundi, angkat begitu nak tolak selimut
Angkit biasa basuh muka, ambil yang sembahyang subuh, tak mampu. Angkat padi boleh, angkat selimut tak boleh. Selimut dengan padi mana berat? Padi yang berat. Boleh angkat tong gas yang berat. Tong gas boleh tanggung. Selimut tak boleh tolak. Nak tolak selimut bukan memerlukan kepada tenaga luaran, memerlukan kepada tenaga dalaman. Nak main masjid bukan saja memerlukan tenaga luaran kita, tapi memerlukan tenaga dalaman kita. Kekuatan iman kita, kekuatan roh kita, kekuatan jiwa kita, kekuatan akal kita yang waras, yang akan mendorong kita pergi masjid, yang akan mendorong kita naik tangga masjid, yang akan mendorong kita bersedekah, yang akan mendorong kita wakaf, yang akan mendorong kita berzikir. Hak tu kena ada. Baik, itu hadis kata al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah suka daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat itu sebagian ulama kata kuat jiwanya, kuat iman dia, kuat amalan dia, kebaikan dia. Bukan kuat tubuh badan tapi sembahyang segan. Bukan kuat dengan arti boleh kayuh geret merentas desa 6 km tapi nak main masjid tak boleh. Bukan kuat dengan arti dia boleh pandai cari makan, gaji dia sehari 1,000, tapi kuat dengan arti gaji yang dia dapat dia boleh bagi kepada kebaikan yang dia boleh terima balik di akhirat kelak. Orang mukmin yang kuat bukan dia pandai cari duit. Dalam bank aku 12 juta ringgit, duit aku seorang, tapi bila mati 12 juta tu jadi pusaka ke anak bini. Dia masuk kubur tak ada manfaat daripada 12 juta yang bernama wakaf yang dia simpan untuk dia. Jadi kita tak heran orang pandai cari duit kaya tapi dia tak pandai guna duit itu untuk kemaslahatan akhirat. Ada orang yang terlalu kaya. Orang nak buat projek apa-apa main pinjam kat dia boleh tak seketui 500,000. Senang, siapa kita tak 5 kupang. Tapi dia sendiri pun mayang jemaah tak cukup, mayang waktu pun tak tahu. Ada orang hebat di sudut keduniaan, gelarannya hebat, pangkatnya besar, duit dia banyak, tapi masa orang sembahyang Jumaat dia duk pukul bola golf di padang golf. Buat apa kaya lagu tu, orang sembahyang Jumaat tak ada pergi. Dan ada hamba Allah yang kita dengar cerita di tempat-tempat tertentu mati serangan jantung tengah main golf. Dan main luhak tak tahu. Waktu luhak mati. Rebah dalam padang golf, mati kelala tu. Jadi mati ni bila-bila boleh kena. Tak guna kalau kita kaya benda wajib kita tak tunai. Seperti sembahyang 5 waktu. Kaya tapi sembahyang buat tak peduli. Kaya tapi zakat tak dikeluarkan. Hebat tapi mengaji tak benar. Hebat semua dia tu, mengaji tak pun. Sembahyang itu wajib. Puasa itu wajib, nama dia puasa Ramadan. Mengaji juga wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, atau kama qala ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Jadi kalau dia boleh beli TV mahal, orang beli TV 500, dia beli TV 5,000. Buh di rumah sama besar dengan dinding. Orang beli kereta murah, dia beli kereta mahal. Orang buat rumah cat pun tak ada, dia bukan cat, bermozaik terus sampai atas bumbung. Hebat keduniaan dia, tapi masjid tak nampak muka, tak jadi. Kawan ni rumah buruk, hujan turun tirih, makan pun ala kadar, makan nasi dengan tambang kiat, tapi rajin mengaji, rajin semayang, rajin sembahyang tahajud, rajin baca Quran. Hak tu kita kena cemburu. Hak kaya pula, dia ni pandai cari duit kaya tapi duk simpan dalam bank guna untuk dia.
Hak seorang lagi kaya tapi duit dia dalam bank pun dia simpan, untuk dia pun dia guna, untuk agama pun dia bagi. Nabi SAW pesan, suruh cemburu kepada dua orang. La hasada illa fisnatain. Jangan kamu cemburu, maksudnya jangan kamu teringin nak jadi macam orang lain, melainkan apabila kamu nampak dua jenis manusia ini, kamu kena teringin nak tiru, nak jadi macam dia. Yang pertama, rajulin atahu Allahu ilman. Yang pertama, seorang yang Allah berikan ilmu kat dia, lalu dia menghayati ilmu itu siang dan malam. Rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqumu biha ana al-layli wa atrafu ana an-nahar. Lelaki yang diberikan sepadanya satu kebijaksanaan, ilmu dan hikmah, lalu ia melaksanakan tindakan sesuai dengan ilmu itu 24 jam siang dan malam. Dia dapat ilmu, dia boleh beramal dengan ilmu, dia boleh menyebarkan ilmu, dia boleh ajak orang kepada jalan yang betul. Orang ni kita kena teringin jadi macam dia. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ihmalan fahuwa fa'anfaqa bihi ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkan, menyumbang dan mengguna dan menyumbangkan harta itu dalam kebenaran, dalam kebaikan. Yang ni kita kena teringin. Dia tu dapat duit, dia boleh guna duit untuk beli benda baik, beli nasi, beli beras, beli lauk, beli pakaian tutup aurat, beli kereta bawa pergi masjid, beli rumah untuk duduk buat ibadat dalam rumah dia. Dalam masa yang sama bukan dekat dia beli, tetapi dia boleh memberikan sumbangan ketika memerlukan. Sumbangan itu diperlukan untuk benda-benda baik. Dua jenis manusia ni kita kena teringin jadi macam mereka. Contoh manusia yang kedua yang Allah bagi harta, dia guna harta dalam kebaikan, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hartanya ketika hijrah dia bawa nak bagi kat Rasulullah. Rasulullah minta untuk perang fi sabilillah, dia bagi. Ketika sahabat-sahabat diseksa, dia pergi beli hamba-hamba yang diseksa, antaranya Sayyidina Bilal, dia merdekakan. Dia guna harta dia untuk tolong orang dalam agama Allah Ta'ala. Yang ni kita kena teringin. Itu nombor dua. Nombor satu, orang yang Allah bagi kat dia ilmu sebab dia rajin cari, kemudian dia faham ilmu itu, kemudian dia beramal dengan ilmu itu, kemudian dia menyebarkan ilmu itu. Orang yang dapat ilmu dan sebar dan amal serta sebar ilmu, kita kena teringin nak jadi macam dia, Pak. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad. Hasad di sini makna dia al-ghibtah. Ghibtah makna kita teringin jadi macam tu. Kalau hasad maksud kita ingin benda baik yang ada kat dia tu hilang. Mai benda baik tu kat kita, itu haram, hukum dia berdosa. Kita tengok orang ada pangkat, aku mau pangkat dia jatuh, pangkat dia mai kat aku. Aku fitnah dia supaya pangkat dia tu hilang. Kita buat jahat supaya fitnah, supaya kawan tu difitnah dan rosak, maka pangkat tu mai kat kita, menyebabkan yang tu nama hasad, dengki yang Allah murka. Hasad itu menghapuskan pahala seperti api menghapuskan kayu api. Iyyakum wal hasad fa innaha ta'kulul hasanat fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah kamu sifat hasad dengki, kerana hasad dengki itu menghapuskan pahala amal kebajikan kamu sebagaimana api yang membara menghapuskan kayu api. Kayu api, tahu dalam api habis kayu, tinggal habuk, tinggal arang. Maka pahala sembahyang, puasa, zakat, haji boleh hilang kalau kita hasad dengki ke orang.
Hasad apa makna? Kita mau benda baik yang Allah bagi kat dia tu hilang. Kita cari jalan penjatuh dia. Dia ada pangkat jadi bos, kita fitnah dia ni terima rasuah, maka dia dipecat daripada kerja dia. Kita syok. Pasal apa? Kelebihan dia sebagai bos telah hilang kerana aku dah fitnah dia sehingga dia dipecat, tak ada pencen. Berdosa hasad dengki ke orang lagu tu. Tapi kalau hasad dengan arti ghibtah mana kita teringin benda baik ada kat dia, ada juga kat kita. Dalam masa yang benda baik yang ada kat dia tu jangan hilang. Kita tengok orang rajin baca Quran, kita ingin supaya kita rajin baca Quran macam dia. Oh, dia tu rajin baca Quran sehari sejuzuk, sebulan 30 juzuk. Saya teringin nak baca sejuzuk macam dia. Oh, dia tu rajin baca Quran sehari semuka. Saya pun nak baca Quran sehari semuka. Teringin lagu tu tak apa. Kerana kita bukan mau hak dia duk baca tu terberhenti. Yang tu nama dia ghibtah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah mendatangkan satu hadis yang berbunyi, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu bersifat ghibtah, orang munafik itu bersifat hasad. Jadi hasad dengki Allah murka. Kita baca dalam surah yang kedua sebelum akhir, min syarri hasidin idza hasad. Daripada kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Jadi hasad dengki maksudnya kita mau benda baik yang orang tu dapat hilang daripada dia. Kalau boleh mai kat kita kebaikan itu. Dia tu kaya, bagi dia jadi susah, aku nak kaya. Kalau dia tu pangkat besar, dia ada hilang pangkat tu mai kat aku. Maka tu nama hasad dengki, tak boleh. Tapi ghibtah mana teringin jadi macam dia, itu digalakkan. Kita tak boleh teringin sangat-sangat, melainkan apabila kita jumpa dua jenis manusia dalam tempat kita. Manusia pertama dapat ilmu, mengamalkan ilmu, mengajak orang kepada ilmu. Hak tu kita teringin jadi macam dia. Kerana hak tu pahala besar. Hak kedua, orang yang Allah bagi harta, lalu dia guna harta dalam kebenaran dan kebaikan. Dia guna untuk beli benda baik untuk dia, anak keluarga dia. Dia guna untuk infakkan, sumbangkan kepada tempat baik untuk diri dia. Di akhirat kelak dia dapat balik. Ni kita duk teringin kawan tu rumah mahal, aku nak mahal pada dia. Kawan tu kereta mahal, aku nak mahal pada dia. Kawan tu baju cantik, aku nak lebih cantik pada dia. Kawan tu pokok bunga cantik, aku nak pokok bunga. Hebat. Kawan tu sofa mahal, aku nak sofa mahal lagi. Sofa dia 1,000, sofa aku 2,000. Kita usah hati peti air dia setingkat, peti air kita setingkat, peti air dia 2 tingkat. Macam mana aku nak beli peti air aku 2 pintu? Baru sepintu ni, dia 2 pintu. Duk teringin bab dunia. Duk teringin nak potong orang dalam bab duit. Duit dia sikit, duit dia banyak, duit aku sikit. Nak potong orang dalam bab kereta, kereta aku buruk, kereta dia mahal. Nak potong orang dalam bab rumah, rumah aku murah, rumah dia mahal. Bab dunia kita teringin. Kita tak lena tengok jiran kita beli sofa baru, kita nak beli tak boleh. Jiran kita itu boleh buat kabinet baru. Pasal apa? Masa tu Covid. Mula-mula Covid dulu 6 bulan tak ada banyak kereta dengan rumah. Duit lambat-lambat. Laki jadi cikgu, bini jadi cikgu. Seorang gaji 4,000, seorang gaji 5,000. Tak tahu kerajaan umum mana duk banyak kereta dengan rumah, tak kena bayar uang 6 bulan ni sampai bulan Ubah tu lepas bulan 9 apa. Duit ada banyak kereta rumah tu duk ada. Tengah 2,000. Tak tahu tak kena bayar. Seorang tengah 2,000, dua orang 3,000. Lega bulan ni kita sebulan 3,000 dapat. Bulan depan 3,000 kali dengan 6. 3 kali 6 18. 18,000 nak buat apa ni? Akhirnya pergi tempah kabinet baru. 18,000 tempah kabinet. Orang lain Covid tak boleh beli barang, kita kabinet baru. Pasal apa? Pasal apa? Tak ada, cikgu ada duit ke tak ada duit ni? Orang lain simpan kata tak ada duit. Tak ada duit apa, kereta tak kena bayar dengan rumah 6 bulan. Lepas tu kena bayar, tak beli apa pula lah. Rezeki. Kita tengok orang kabinet baru, kita pun kabinet baru juga. Tu kabinet dalam rumah, tak kira kabinet atas je. Berhubung juga tu pun. Jangan kita menjadi orang yang teringin dalam bab keduniaan tetapi tak teringin dalam dua perkara ini.
ilmu dan amal, harta dan infak. Kalau orang tu ada ilmu dan amal, kita kena teringin jadi macam dia. Kalau orang tu ada harta dan infak dalam kebaikan, kita kena teringin jadi macam dia. Jangan teringin kerana nak pangkat besar, nak gelaran hebat. Kawan aku kerja kerana aku sama tuang aku, dia dapat datuk, aku tak dapat lagi datuk. Macam mana aku nak gelaran datuk tu? Susah hati ya. Tak asal duk teringin aku tu. Tak asal duk teringin jawatan-jawatan yang kadang-kadang kita fikir kalau aku pegang jawatan tu ada, aku nak boleh jawab depan Allah. Dengan jawatan yang aku pegang, aku tunai ke tak tanggungjawab sebagai pemegang jawatan itu? Senang hati kita kalau kita tak teringin jawatan yang bila kita fikir pegang jawatan itu membawa tanggungjawab besar di hadapan Allah, belum tentu kita boleh jawab. Maka kita tak teringin nak ambil jawatan hebat di dunia, tapi akhirat tanggungjawabnya besar. Quran kata innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati akan dipersoal di akhirat. Orang pegang jawatan lagi besar, lagi berat tanggungjawab dari akhirat. Kita nak bela diri kita pun kadang jadi baik, kadang jadi jahat. Kita nak urus anak, nak urus anak bini kita pun kadang tak bagus terang mana. Tambah nak urus masyarakat. Kita baca Fatihah seorang kita pun tak apa betul. Nak jadi tu imam kat keluarga kita pun kadang-kadang tak apa ingat surah. Tiba-tiba pergi daftar diri nak jadi tu imam, nak jadi imam dalam satu qaryah. Lagi teruk. Jadi tu imam dalam qaryah beribu makmum. Makmum 5 orang di rumah hang pun baca Fatihah tak betul. Kita kenal diri kita. Kalau aku jadi imam kat keluarga aku pun belum tentu betul, itu pun rasa mat kenal lebih kadang kurang. Tiba-tiba aku nak tawan diri jadi tu imam dalam masjid, dalam qaryah, tentu aku lagi tak layak. Kadang-kadang orang tak layak tu yang pi hak layak tak mau pi pula. Ada tu imam pening kepala kat belah Sungai Tani, Tok Siak dah mati seorang, Tok Bilal hak seorang mati, seorang tak jawatan, tak lah kerja. Nak cari calon Tok Bilal dalam satu masjid, tak ada orang mai. Hak mai pun hak tak apa layak jadi Tok Bilal. Mana orang muda nak tolong jadi Tok Bilal di sini? Orang muda kata gaji 1,000 mana cukup, bini seorang anak 5. Tak mai. Itu imam lu hati lah. Karya aku tak ada calon Tok Bilal. Tok imam tu pi pula mati Tok imam, calon Tok imam pula payah cari. Kalau hak ada masuk tak layak jadi Tok imam ada. Hak layak tak mau. Kita duduk di satu zaman nak cari orang yang mengganti seseorang dalam bab agama susah. Tok guru mati, anak dia ganti susah, menantu dia ganti susah. Kadang-kadang tak berganti terus. Tapi YB tak mati lagi, banyak orang nak ganti. Seorang YB mati 20 calon. Pakat nak jadi calon belakang. Hang siapa nak jadi calon walaupun tak layak? Pasal apa? Hak tu orang teringin lah tu lebih jadi tu imam, tapi mana? Jadi kita dapati bahawasanya teringin dalam dua perkara ni perlu kita kenal dan kita belajar tiru walaupun tak banyak kita nak tiru orang yang berilmu, tak banyak. Tapi dekat mana kita boleh tiru 1-2 patah. Tak banyak kita nak cari orang yang berharta dan berinfak dalam kebaikan, tapi kita boleh tiru RM1 2. Walaupun kita tak boleh tiru 100,000, 200,000, kita tiru RM1, RM2, sekupang, 2 kupang, RM10, RM20. Kalau kita tak mampu nak tiru 100,000, 500,000, kita tak mampu nak mengajar orang apa 30 juzuk, kita mengajar juzuk 30. Tak mampu juzuk 30, ngajar qiraati, bahasa aja. Aku tekat ni dia kata, awak tu ajar ni, ni aku tak reti pun. Tak ajar tak dapat pahala. Ajar boleh juga pahala. Panggil budak umur 5 tahun 6 tahun duduk depan kita, cuba baca tengok Iqra 1, Iqra 2 tu, Iqra 2 tu tak lepas dekat Iqra 1. Bekal kita nak masuk kubur, ajak Iqra 1, Iqra 2 kita tak reti. Iqra 6 jangan tanya. Cukup
Yang penting saya dah tiru orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu. Walaupun ilmu yang saya sampaikan itu hanya abata saja. Tiru dekat mana kita boleh tiru. Hak tu pun susah. Nak mengajar tak ada orang mengaji. Dia kata aku boleh ke Iqra satu tapi tak ada orang nak mengaji. Tiru dalam bentuk sebarkan dalam WhatsApp kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, kata-kata yang bermanfaat yang kita dapat daripada orang lain, bukan kita reka sendiri. Kalau kita reka sendiri takut pikut lain. Kawan nu hantar, kawan ni hantar, kawan nu hantar, kawan ni hantar, dalam grup nu ada, grup ni. Tentu ada satu dua ilmu yang kita rasa bagus untuk kita ambil panduan dan kita sebarkan kepada grup lain. Yang tu mudah dan senang, tak gaduh duduk lama sambil tekannya, satu saat pun dah pi dah tang lain. Kalau mengajar dia kena lama. Ni kuliah subuh 45 minit ni nak habis lah. 40 minit nak kena ajar lama. Ni tak kena 40 minit. Seminit tak sampai. Tengok mana sampai lah. Tak tekan tak. 40 grup sampai. Dapat. Orang yang dapat tu dia faham, dia amal, kita dapat pahala. Padahal kita tak amal pun. Tak ada nak amal. Kelebihan sembahyang sunat, kita tak sembahyang sunat pun tapi hantar ke orang. Kelebihan zikir, dalam Sahih Muslim kata, siapa baca subhanallah 100 kali sehari, Allah bagi pahala 1000. Kita baca mafhum hadis Sahih Muslim kata, setiap hari dapat 1000 pahala atau gugur 1000 dosa dengan membaca subhanallah 100 kali. Kita tak nak baca pun, tapi kita hantar matan hadis, terjemahan hadis kepada 40 grup. Satu grup 100 orang, 40 grup 4,000 orang, 40,000 orang. 100 kali 10 1000, 4,000. 40 grup 4,000 orang. 4,000 orang yang baca hadis yang kita hantar. Siapa yang baca subhanallah sehari 100 kali, Allah bagi 1000 pahala. Daripada 4,000 orang tu 4 orang beramal, kita dapat pahala. Kita tak baca pun. Kalau orang tanya balik, hang duk hantar mereka kami, hang buat ke tak? Tak nak buat pun. Pasal apa tak buat? Sunat dia, bukan wajib. Hak wajib aku jaga. Dia tak nak baca subhanallah sehari 100 kali, tapi dia sebarkan hadis yang berbunyi, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah. Nabi SAW bertanya para sahabat, adakah lemah salah seorang kamu untuk berusaha mendapat pada setiap hari 1000 pahala? Sahabat tanya balik, lagu mana nak dapat? Rasulullah jawab, tusabbihullah, kamu bertasbih kepada Allah 100 kali sehari, nescaya Allah bagi kepada kamu 1000 pahala, atau Allah hapuskan daripada kamu 1000 dosa. Hadis tu ada dalam kitab Pahala Berjuta yang kita tulis. Buka dalam tajuk tertentu. Hak tu amalan senang dan ringkas, kerana 100 kali subhanallah hanya memakan masa tak lebih daripada 60 saat. Tak sampai seminit. Baca atas kereta, atas motor, di dapur, ruang tamu, semua mana tempat kita boleh baca, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengok jam sebelum mula, tengok jam selepas habis. Sebelum mula kita pernah tengok jam, okey 7.40, subhanallah, 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 subhanallah. Habis 100 kali tengok jam pula 7.41. Dalam masa seminit kita dapat baca 100 kali subhanallah, Allah bagi 1000 pahala, atau hapuskan 1000 dosa. Kita tak amal pun, cuma kita ambil buku Pahala Berjuta tu, buka bab tu, ambil gambar snap, ambil gambar hadis dan terjemahan, sebar dalam grup kita, dalam Facebook, dalam grup kita 40 grup. Di antara 4,000 orang yang terima tu 4 orang beramal sudah, kita dah dapat pahala. Kita duk goyang kaki, pahala main percuma. Kerana menyebarkan satu amalan yang ringkas dan padat dan senang, tak sampai seminit boleh habis 100 kali tu. Tak sampai 60 saat. Di saat manusia tak tahu banyak, hak tahu pun tak boleh nak amal, tiba-tiba kita sebar ilmu tu. Satu amalan yang ringkas, satu kerja yang senang, gaji mahal. Satu amalan yang ringkas, pahala banyak. Membaca subhanallah 100 kali, Allah bagi 1000 pahala. Sehari 1000, 10 hari 10,000, sebulan 30,000. Mana ada orang kerja sebulan 30,000 ringgit? Kalau ada pun kerja besar.
Ni kita hanya beramal sehari seminit lah. Allah bagi 30,000 pahala. Syarat dia baca sehari 100 tiap-tiap hari selama sebulan. Lebih hebat daripada orang kerja gaji sehari sebulan 30,000 ringgit. Kalau sebulan 3 juta pun dia tinggal, tapi 30,000 pahala ni nak pergi akhirat, bukan tinggal di dunia. Maka beruntunglah orang boleh beramal. Tak ada amal ustaz abang ni ingat saya lupa. Siapa? Ustaz pun tak amal serba kami. Tak apa, kita tak boleh amal, bukan wajib sunat, tapi kita ambil gambar. Balik pergi rumah buka buku pahala berjuta, muka surat apa saya pun tak ingat. Hadis Imam Muslim, siapa yang baca subhanallah sehari 100 kali, kalau kita baca betul seminit selesai. Try baca sambil tengok jam. Seminit dia baca subhanallah, Allah bagi 1000 pahala. Maka kita sebarkan sebanyak mungkin buh matan hadis, buh terjemahan hadis, riwayat Imam Muslim hadis sahih, supaya orang yang terima WhatsApp kita, terima tulisan kita, penyebaran kita, sebar seluruh dunia, banyak mana boleh orang ramai, kita mati duk sebar lagi, kita terima pahala hanya menyebarkan satu amalan yang cukup ringkas, 1 minit 1000 pahala. Orang pakat beramai, kita dapat pahala. Orang sebar sampai kiamat, kita dapat pahala. Nak sebar hak amal semayang panjang, baca surah panjang, baca surah Kahfi teruk, surah Kahfi 20 minit baru habis. Ni seminit lah. Jadi tuan-tuan ada kitab tu, balik tu lihat. Tak ada kitab tak apa, cari dalam Google. Hadis dia berbunyi, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasanah. Adakah lemah salah seorang kamu untuk mendapatkan setiap hari 1000 pahala? Sahabat tanya balik, buat lagu mana? Nabi SAW menjawab, tusabbihullah, kamu bertasbih kepada Allah 100 kali. Yang ni kamu baca subhanallah 100 kali, Allah bagi 1000 pahala. Amalan sebegini kita kena cemburu. Cemburu ke orang hak boleh duduk saja dia pusing tasbih subhanallah 100 kali, dia ada dapat 1000. Kalau dia baca 200, 2000. Kalau dia baca 1000, 10,000. Maka betuahlah orang boleh pusing tasbih sehari 100 kali baca subhanallah. Rugi kita tak ambil peluang itu. Walaupun kita tak ambil peluang sebab kita lupa, masalah mengaji, ingat saya pergi balik lupa terus, tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu tak mana dia duduk, kita ambil gambar, kita hantar kat orang ramai-ramai. Jadi dalam kitab apa tu? Dalam kitab pahala berjuta, muka surah apa saya pun tak ingat. Tu contoh kita teringin nak jadi macam orang yang boleh tahu ilmu dan boleh amalkan dan boleh sebarkan. Yang kedua teringin jadi macam orang yang melakukan infak dalam benda baik. Jadi kita berhijrah daripada suasana lalai kepada zikir, berhijrah, berpindah daripada dosa kemaksiatan kepada taat, berpindah daripada jahil kepada ilmu, berpindah daripada sifat buruk kepada sifat baik, berpindah daripada kedekut kepada pemurah, berpindah daripada takabur kepada tawadhu', berpindah daripada sifat-sifat yang Allah tak suka kepada sifat-sifat yang Allah suka. Perpindahan itu dituntut secara berterusan. Perpindahan itu dituntut secara berterusan. Hijrah itu dituntut kepada secara berterusan. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Masa tidak mengizinkan, dah 45 minit, kita berhenti tani dulu, esok kita sambung ayat yang lain pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.